Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita kali ini dalam siri pembelajaran di rumah. Apa khabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Saya doakan semua anak-anak yang berada di rumah ketika ini sihat walafiat. Al-maklum saja, kita baru saja selepas beribadah berpuasa sebulan dan juga Alhamdulillah kita merayakan Syawal baru-baru ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak, tajuk kita yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tanggungjawab. Apa dia? Tanggungjawab. Okey, baik. Baik, kita tengok pengertian tanggungjawab. Baik, anak-anak sekalian, ikut dengan bacaan yang Ustaz baca. Pengertian tanggungjawab, tugas dan kewajipan yang mesti ditunaikan. Sekali lagi, tugas dan kewajipan yang mesti ditunaikan. Okay, dalam bulatan yang berwarna kuning itu adalah dalam tulisan Jawi. Siapa mahir dalam tulisan Jawi boleh baca, dan siapa yang kurang mahir boleh tengok tulisan warna merah. Sekali lagi kita baca. Pengertian tanggungjawab, tugas dan kewajipan yang mesti ditunaikan. Okey, bagus. Baik, orang yang bertanggungjawab ni dia adalah bersifat amanah. Dalil daripada hadis ini sabda Nabi SAW berkenaan dengan tanggungjawab ialah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi. Maksudnya setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa-apa yang dipertanggungjawabkan. Ini dalil bagi sifat tanggungjawab lah. Baik anak-anak. Okey, baik, kita tengok bahagian tanggungjawab. Bahagian tanggungjawab sini ada 6 semua sekali. Tanggungjawab yang pertama, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tanggungjawab kepada ibu bapa. Yang ketiga, tanggungjawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang kelima, tanggungjawab kepada negara. Dan yang keenam, tanggungjawab kepada guru. Okey. Jadi anak-anak kena hafalkan 6 tanggungjawab ni. Ingatlah. Okey, kita tengok yang pertama, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu tanggungjawab, ada satu amanah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Iaitu kita bertanggungjawab kepada pencipta kita, kepada yang menjadikan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu saja yang paling penting dan yang paling utama. Kalau perintah Allah SWT ni yang paling penting, solatlah, jangan tinggal. Baru-baru ni kita puasa kan, puasa dalam bulan Ramadan, dan kita membayar zakat, iaitu zakat fitrah, dan yang lain-lain segala perintah Allah. Dan yang larangannya, apa yang Allah tak suka, maka kita kena jauhi. Tengoklah contoh yang ada dalam tu, mencuri, menipu, membunuh dan lain-lain lah. Itu adalah larangannya. Jadi kita jangan buat apa yang Allah tak suka. Okey, yang seterusnya, yang kedua, kita tengok tanggungjawab kepada ibu bapa.
Ini pun adalah yang paling penting juga dalam kehidupan kita. Ini orang yang melahirkan kita, ibu kita dan ayah kita yang membesarkan kita. Maka tanggungjawab kepada ibu bapa ni adalah sangat penting. Bagaimana cara kita bertanggungjawab kepada bapa? Ya, ini sentiasa bersedia memberi pertolongan. Apa yang ibu kita minta tolong, kita buat. Apa yang ayah minta tolong, maka kita buat. Yang kedua, menghormati dan mentaati suruhan kedua-duanya. Selagi mana ibu dan ayah kita menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang baik, maka kita ikut. Dan yang ketiga, sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kesihatan mereka. Di mana doa yang biasa kita baca, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita doakanlah mereka. Setiap selepas solat kita doa, ataupun di mana-mana juga kita berada, kita doakan ibu dan ayah kita. Okey, yang ketiga, tanggungjawab kepada keluarga. Bagaimana cara kita bertanggungjawab kepada keluarga? Yang pertama, tidak menyakiti hati sesama keluarga. Maknanya dalam kita hidup berkeluarga, ada abang, ada kakak, ada adik, maka kita sering melakukan perkara yang tidak menyinggung perasaan mereka. Yang kedua, selalu bekerjasama dalam melakukan pekerjaan harian. Ini sangat penting ni, di rumah kita kena selalu bertolak ansur, saling bantu-membantu, di antara adik-beradik, di antara sesama abang, sesama kakak, ataupun sesama adik-beradik kita yang lain lah. Dan yang ketiga, memberi nafkah sekiranya kita yang dah berkeluarga. Misal kata kita dah bekerja, beri nafkah pada ibu dan ayah kita. Kemudian tarbiyah ni memberi tunjuk ajarlah, nasihat dan menjaga keselamatan ahli keluarga. Okey, baik. Yang keempat, tanggungjawab kepada diri sendiri. Ini yang paling penting ni. Kita nak jaga diri kita ni, yang utamanya kita sentiasalah memelihara kebersihan diri sendiri. Jaga penampilan kita, sebab orang yang selalu menjaga kebersihan akan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak jaga kebersihan, siapa suka? Ya, syaitan suka kepada kita, elakkan. Yang kedua, memakai pakaian yang menutup aurat. Yang lelaki pakai seluar panjang kalau bermain. Yang perempuan bila keluar rumah pakai tudung. Jangan membuka aurat ni. Ingat, aurat kita ni adalah satu yang tanggungjawab kita, harus kita jaga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Kita jangan buat perkara-perkara yang Allah larang. Kita jangan buat perkara-perkara yang Allah tak suka. Ingat tu, perkara yang tegah oleh syarak kita jangan buat. Okay. Seterusnya yang kelima, tanggungjawab kepada negara. Mendaulatkan undang-undang negara, menanamkan sifat cintakan negara, menjaga dan mempertahankan keselamatan negara. Siapa yang menjaga keselamatan negara? Bagus, polis, tentera. Itu adalah orang yang bertanggungjawab lah, yang menjaga keselamatan negara. Jadi kita kena doakan mereka lah, sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Okey, dan yang terakhir, tanggungjawab kepada guru. Apa tanggungjawab kepada guru? Yang paling penting, mendoakan kesejahteraan mereka. Kemudian menghormati dan mentaati perintahnya. Dan menerima dan memahami segala pelajaran yang diajar serta mengamalkannya. Baik, itu adalah sebahagian daripada contoh-contoh. Boleh lagi dah tengok contoh-contoh yang lain.
Seterusnya kita lihat pula ciri-ciri orang yang bertanggungjawab. Ikut saya baca. Yang pertama, menepati janji. Sekali lagi, menepati janji. Bagus. Yang kedua, taat kepada ibu bapa dan guru. Sekali lagi anak-anak, taat kepada ibu bapa dan guru. Baik. Yang ketiga, bersifat amanah. Apa yang ketiga? Bersifat amanah. Yang keempat, memelihara alam sekitar. Kena jaga kebersihan lah. Sentiasa kalau sampah dibuang dalam tong sampah. Jangan dibuang merata. Yang kelima, memelihara diri daripada perkara yang tidak baik. Itu adalah ciri orang bertanggungjawab lah. Sentiasa membuat perkara-perkara yang baik. Elakkan perkara yang tidak baik. Perkara yang berfaedah lah yang kita kena lakukan. Dan yang terakhir, yang keenam, taat kepada Allah dan Rasul serta meninggalkan segala larangannya. Ada berapa semua ciri-ciri bertanggungjawab? Ada 6. Bagus anak-anak. Kita tengok kebaikan orang yang bertanggungjawab. Yang pertama, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sentiasa bertanggungjawab, maka Allah sayang kita. Maka Allah berkati kehidupan kita. Yang kedua, berjaya dalam kehidupan. Itu kebaikan yang diperolehi oleh orang-orang yang sentiasa bertanggungjawab. Yang ketiga, cuba tengok tulisan Jawi tu, apa dia? Kalau tak boleh baca, tengok tulisan Rumi. Menjadi seorang yang amanah. Yang keempat, dihormati dan dipercayai oleh rakan dan juga masyarakat. Ada 4 kebaikan ni. Apa dia pertama? Diberkati oleh Allah. Yang kedua, berjaya dalam kehidupan. Ketiga, menjadi seorang yang amanah. Yang keempat, dihormati dan dipercayai oleh rakan dan masyarakat. Bagus. Taib. Baik, kita tengok keburukan mengabaikan tanggungjawab. Yang pertama, dibenci rakan-rakan. Cuba ikut saya baca sama-sama. Dibenci rakan-rakan. Bagus. Yang kedua, tidak dihormati masyarakat. Sekali lagi, tidak dihormati masyarakat. Bagus. Yang ketiga, mendapat kesusahan dalam kehidupan. Sekali lagi, mendapat kesusahan dalam kehidupan. Bagus. Keempat, tidak dikasihi Allah dan Rasul. Sekali lagi, tidak dikasihi Allah dan Rasul. Bagus. Dan yang terakhir, hilang kepercayaan terhadap individu tersebut. Sekali lagi, hilang kepercayaan terhadap individu tersebut. Baik. Alhamdulillah. Bagus anak-anak sekalian. Jadi siapa yang tidak boleh membaca tulisan Jawi dengan mahir, boleh tengok tulisan Rumi yang Ustaz sediakan dalam kotak berwarna oranye tu. Baik anak-anak. Itu saja mata pelajaran kita kali ini. Ustaz mohon maaf apa yang telah Ustaz sampai tadi jika berlaku kesilapan dan kesalahan. Ustaz mohon maaf, dan insyaAllah kita bertemu di lain siri lagi insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, jumpa lagi.